آتينا الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا زدنا علما ينفعنا ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير والحمد لله رب العالمين وبعد. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat menyambung bacaan kitab Penawar Hati. Mudah-mudahan sungguh dia akan jadi penawar untuk kita dan menjadi ubat bagi segala penyakit yang sentiasa ada di dalam hati sanubari kita, sebagaimana niat dan matlamat pengarang kitab ini yang menginginkan bila kita khatam kitab ini, nescaya kita akan dapat membersihkan dan mengenal pasti segala penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Sekiranya sakit itu sakit fizikal, kita boleh pergi jumpa doktor. Sakit korak, panau, bisul, sesumur, sakit mata, kudis, apa dia lagi, maka yang tu boleh jumpa doktor, boleh makan ubat. Tapi untuk penawar hati, maka dia mempunyai, untuk hati dia mempunyai penawar yang khusus, dan sesungguhnya tiadalah penawar yang paling terbaik, sebagaimana yang Nabi SAW sebut, Inna Allaha la yaj'alu da' illa ja'a ma'ahu dawa. Allah ni dia tak jadikan penyakit, melainkan dia datangkan bersama dengan penyakit itu ada penawarnya, termasuklah dengan penyakit hati. Baik, qala al-musannif rahimahullah telah berkata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain, mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Hari itu kita cerita pada bab yang kedua ini berkaitan tentang satu perkataan yang disebut perkataan itu dengan kalimah qalbun. Apa dia? Qalbun. Baik, qalbun. Orang Melayu panggil kalbu. Okey, baik. Tapi kalbu apa dia? Kalbu maksudnya anjing. So kalau nak eja qalbun, ejalah dengan Q. Qalbu. Okey, baik, kalbu. Kerana kalbu adalah hati, adapun kalbu adalah anjing. Baik, next yang kedua. Yang kedua, kalimah qalbun ini datang asalnya daripada kalimah khalaba. Khalaba. Dan kalimah qalaba ni maksudnya benda yang boleh dibolak-balik. Sesuatu yang dibolak-balik. Maksudnya boleh dibolak-balik. Bila sebut qalbun ni, maksud kalimah qalbun tu boleh dibolak-balik. Sebab tu di sana ada satu perkataan kita panggil maklubah. Okey, maklubah mungkin ibu-ibu kita pernah dengar. Apa dia maklubah? Maklubah, nasi maklubah. Kenapa nasi ni dipanggil dengan nasi maklubah? Kerana nasi ni kalau diterjemahkan ke English kita panggil up down rice. Okey, up down rice, nasi diterbalikkan. Okey, so yang boleh diterbalikkan setelah masak, diterbalikkan puyuh, maka lauknya akan berada di atas, nasinya akan berada di bawah. Baik, juga di sana ada kalimah yang datang daripada maklubah ini dipanggil muqallab. Muqallabun. Baik, muqallabun ini siapa muqallabun? Iaitu Allah yang berkuasa untuk membolak-balikkan. Sehingga di sana disebut dalam satu doa, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah yang maha membolak-balikkan. So muqallabun adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai satu kuasa, dia boleh membolak-balikkan hati manusia. Contoh membolak-balikkan hati manusia, seorang yang hatinya keras, penentang Islam, musuh paling utama antaranya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada asalnya. Tetapi hanya sekelip mata Allah bolakkan hati dia, akhirnya dia menerima Islam. Ada orang yang menerima Islam ketika awalnya, tetapi hanya dengan sekelip mata Allah bolak-balikkan hatinya, akhirnya dia terkeluar daripada Islam. Maka kita pohon di antara doa yang Nabi SAW paling banyak baca doa tersebut. Doa apa? Allahumma barik lana. Bukan. Doa apa?
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Satu. Next, yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dua doa yang Nabi SAW jarang tinggalkan, sehingga para sahabat berkata, kami tidak meninggalkan doa ini kerana Nabi tak tinggal. Dan sekiranya kami berdoa, nescaya kami akan tamatkan doa kami dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Riwayat siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. So itu beberapa perkataan tentang muqallab. Tapi ingat balik tak, mungkin hari itu ada sahabat kita yang mungkin belum register, mungkin belum masuk. Jadi mungkin dia tak tahu di sana kita ada beberapa lapisan dalam badan manusia. Bermula dengan perkataan sadrun. Sadrun. Selepas sadrun, qalbun. Qalbun. Selepas qalbun, fuadun. Fuadun. Lepas fuadun, lubun. Okey, baik. Ini ada 4 tingkatan yang ada kat dalam dada manusia. Tingkatan pertama, sadrun. Sadrun ini dada. Lapisan luar dada. Ataupun lingkaran hati itu dia ada satu benda dipanggil dada. Baik, ada sengawang pergi kat kedai, kalau minta ayam bahagian dada. Okey, baik. So, itu dipanggil sadrun. Sadrun. Apa fungsi sadrun? Pada sadrun ini dia berfungsi untuk menjadikan sempit dan lapang, seronok dan sedih. Okey, dekat bahagian sadrun ini dia menerima keseronokan, dia menerima kelapangan, dia menerima sesuatu benda yang membahagiakan, dan sadrun ini juga menerima kesempitan. Dia merasakan stres, dia merasakan sedih, berada pada lapisan yang pertama. Kebiasaan manusia bila diuji dengan sesuatu benda yang senang, diberikan nikmat, hati seronok, yang tu sadrun. Bila diberikan dengan kesusahan, hati jadi sempit, yang tu dipanggil sadrun. Sebab itu di sana ada satu surah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara nikmat yang Allah bagi dekat Nabi ni, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan dada engkau wahai Muhammad? Baik, so lapangkan dada pada bahagian sesak dan lapang, pada bahagian sedih dan gembira, yang ini dinamakan sadrun. Baik, lapisan pertama. Lapisan pertama ni lapisan yang kalau tak ditangani dengan betul, dia akan mengakibatkan stres. Bila dia stres, dia akan jadi jiwa kacau. Sebab kekuatan dia dekat sini. Kekuatan dia ni dekat sini. Bila tak ada kekuatan kat sini, dia akan menjejaskan di sini. Baik. So dia akan jadi stres, jiwa jadi kacau. Bila jiwa jadi kacau, itulah yang menyebabkan keluar perkataan yang tidak cantik, ataupun makian, ataupun celaan, ataupun fitnah, dan lebih-lebih dahsyat lagi mengakibatkan kesan sehingga dia pergi ke otak, akhirnya dia naik kat atas pokok mempelai, dia terjun. Okey, baik. Punca pasal hal pertama ni. Sadrun tadi. Baik, next, yang kedua. Selepas daripada sadrun ni, dia datang satu benda yang kedua, qalbun. Menariknya, qalbun ini berbeza dengan sadrun. Qalbun ini dia boleh berbolak-balik, dan dia boleh masuk dekat qalbun ini beberapa benda. Contohlah iman, okey, kufur, yakin, apa lagi, ragu-ragu ataupun was-was. Okey, ni dekat mana ni? Dekat qalbun. Baik, begitu juga dekat qalbun itu juga datang juga pelbagai benda, antaranya bisikan. Okey, baik, semua tu datang dekat mana? Dekat qalbun. So maknanya qalbun ni seumpama sesuatu benda yang dia boleh absorb apa sahaja. Dia boleh absorb sesuatu apa sahaja. Dan dia berhubung kait dengan tajuk yang kita dah baca sebelum ni. Tajuk apa? Mata, telinga, tangan, kaki, seluruh panca indera kita digabungkan dan dihubungkan dengan qalbun. So tempat terima dia. Mata yang memandang, dia akan pergi ke hati. Telinga yang mendengar, dia akan pergi ke hati. Tangan yang buat, dia akan pergi ke hati. Ataupun dari hati pergi ke tangan, ataupun dari hati pergi ke mata, atau dari mata pergi ke hati. So sentiasa dia berulang alik di antara kesemua benda ni. Maka dia akan menghasilkan ragu-ragu, yakin, iman, bisikan, kufur. Semua berkumpul dekat dalam hati. Disebabkan itu, tengok muka surat
Dia kata apa? Hadis yang ke atas tu, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad manusia ni ada satu benda, seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Bila baik daging ni, baik seluruh anggota badan, sebab dia kontrol. Dia akan kontrol tangan, dia akan kontrol mata, dia akan kontrol telinga, dia akan kontrol mulut, dia akan kontrol kaki. Wa idza fasada, kalau wasak hati ni, fasadal jasadu kullu, wasak kesemuanya. Ala wahya qalb. Kita bilang itu dinamakan hati. Sebab tu bila kita sebut iman, iman naik turun. Yakin dia akan berlawan dengan ragu-ragu. Bisikan semua dia akan datang. Semua benda ni kat dalam jantung hati kita. Dan di situlah letaknya betapa pentingnya hati ini. Baik, so hati. Next, kita bagi yang seterusnya. Rupanya di dalam hati ni ada lagi benda. Hati ini bila dibaca dengan baca yang baik, diberikan makanan yang baik, diisi dengan perkara yang baik, maka hatinya dia akan jadi serubur dan dia mungkin akan absorb benda-benda yang baik. Kesan absorb benda yang baik, dia akan menghasilkan satu tempat yang lagi dalam daripada hati yang merupakan fuad. Biasanya fuad ini sesuatu benda yang difikirkan dengan mendalam. Bila dia datang dalam bentuk dua benda, baik buruk, macam mana nak buat ni? Dia fikir, akhirnya dia ambil satu keputusan. Baik, sebab tu Allah kata, wala taqfu ma laysa laka bihi an. Jangan kalian mengambil pendirian pada sesuatu benda yang kamu tidak tahu. Inna sam'a, apa yang kamu dengar, wal basara, apa yang kamu lihat, wal fu'ad, apa yang kamu fikirkan. So fu'ad ini satu kawasan hati yang selalu memikir, selalu memikir. Baik, selalu memikir. Kat mana yang memikir ni? Allah sebut wa nafsu wa ma sawwaha. Demi jiwa. Maksud jiwa ni dadanya, hatinya, fuadnya, lubnya. Maka wa nafsu wa ma sawwaha, dan demi jiwa fizikal manusia yang kami jadikan, yang ada kontroler ini, wa ma sawwaha, dan apa yang kami telah jadikan pada jiwa tersebut, fuad. Wa nafsu wa ma sawwaha. Kemudian fa'alhamaha, Allah ilhamkan. Allah ilhamkan. Fa'alhamaha fujuraha, ilhamkan fujur, buruk. Wa taqwaha, baik. Allah ilhamkan di dalam jiwa tersebut baik ataupun buruk. Sebab tu bila disebut fuad, benda yang dah makin dalam. Dan kebiasaan fuad ini dikaitkan dengan sesuatu benda yang ditimbang. Datang sesuatu, kita sedang melakukan, nak buat keputusan. Contoh, baik, permulaan sekali jaga tengah malam. Allah, malasnya sodron. Okey, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Baik, lepas daripada malas tu pula, hati pula kata. Hati ni sebab ada iman, kita pun sebut yakin. Kita tahu kalau bangun malam apa habuan yang kita akan dapat. Okey, baik. Kemudian bila dah sampai dekat sini, dia pergi ke fuad ni dia fikirkan makin masalah. Nak tidur, nak bangun, nak tidur, nak bangun, nak tidur, nak bangun. Ruginya aku kalau tidur. Alangkah baiknya kalau aku bangun. Kemudian kita pun ingat ayat Quran atau ayat Quran ni. Maka timbangan di sinilah akhirnya dia akan melakukan sesuatu benda. So maknanya fuad ni lapisan ketiga. Tapi di sana ada satu lapisan yang paling dalam. Lapisan ini dinamakan lub. Lub ini datang dengan ilmu, fikir. Okey, baik. Begitu juga dengan iman yang rasikh, iman yang kuat. Baik, lub ni. Baik, contoh saya buat satu contoh. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar sambung la ayatin liulil albab. So kalimah lub ini dikenali dia dengan satu istilah. Geng-geng yang ada yang ni, mereka ni dikenali dengan ulul albab. Oh, ustaz yang kat Kemencih tu bukan yang tu sekolah. Baik. Ulul albab ni satu benda, satu sifat yang ada pada seseorang, tetapi seseorang ini menggunakan akal, menggunakan ilmu, menggunakan otak dia untuk memikirkan tentang Allah.
Bila hati ini digunakan untuk fikirkan tentang Allah dan apa yang Allah ciptakan, dia kawasan itu dinamakan kawasan lub. Sodro ni dia hanya fikir makan, minum, seronok, tak seronok. Qalbu ni baik, tak baik. Fuad ni mungkin makin dalam sikit risikonya. Tapi pergi kepada lub, orang ni orang yang iman yang dah tinggi. Sehingga kan pandang pun dia boleh menghasilkan satu kekuatan. Cerita ayat yang saya baca yang disebut kalimah ulul albab ni, ayat tu cerita apa? Ayat tu cerita seorang lelaki ataupun seorang perempuan yang sentiasa menggunakan akal untuk berfikir, dan fikirnya ni fikir yang ke dalam, fikir yang menjadikan dia kenal akan kebesaran Allah. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, peredaran malam dan siang, petanda bagi orang yang hati yang celak. Maksudnya dia orang yang bersyukur, dia orang yang beriman. Pada apa yang dia tengok, dia tahu pada yang dilihat itu adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, siapa ulul ni? Ulul albab ni allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Orang yang sentiasa ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring, wa yatafakkarun. Okey, so kembali ke belakang ni. Siapa ulul albab? Orang yang sentiasa. Okey, yang pertama ingat Allah. Next, yang kedua, yang sentiasa berfikir, wa yatafakkarun. Sentiasa fikirkan, wa yatafakkarun, apa yang Allah ciptakan. Kemudian yang ketiga, sifat dia bukan bersyukur, dia berdoa. Siapa bawa Quran? Tak apalah, buka lah, menjemput masing-masing, senang cerita. Kalau saya cerita nanti dia tak nampak, bagi tengok sekali. Buka ayat surah apa? Surah Yasin kan? Bukan surah Yasin. Bukan surah Yasin kan? Okey, surah Ali Imran ayat 190. Okey, buka surah Ali Imran. Okey, Ali Imran. Ali Imran. Apa masuk Ali Imran eh? Keluarga Ali Imran. Apa dia keluarga Ali Imran? Apa dia keluarga Ali Imran? Kita sebut keluarga Ali Imran itu apa? Apa dia? Maryam lagi? Lagi siapa lagi? Nabi Isa lagi? Maryam, Nabi Isa, mak Maryam nama Hana, bapa Maryam iaitu Amran. Kemudian pakcik dia Nabi Zakaria alaihi salam. Okey, sepupu dia iaitu Nabi Yahya alaihi salam. Maka kesemua mereka dipanggil keluarga Ali Imran. Baik, sebab itu disebut Ali Imran. Dalam surah itu menceritakan 5 watak. Baik, tak apa, bukan itu topik kita. Mana 190 tak sampai lagi. Baru 130. Baru 150. Okey, tak, saya boleh baca tapi kalau tak tunjuk, dia tak nampak. So kita nak bagi nampak. Okey, perhati dulu ayat tu. Dah lupa dah semua. Okey. Surah apa? Yasin. Imran. Okey, jumpa 190. Okey, baik. Jumpa dah. Okey, so kita nak tadabbur ringkas. Okey, permulaan ayat 190 ni cerita okey, penciptaan langit dan bumi, peredaran malam dan siang adalah petanda kepada orang yang ulul albab. Siapa orang ulul albab ni? Orang yang berakal. Maksudnya dia memikirkan. So dinamakan mereka ulul albab. Kat mana datang lub ni? Albab tu lah. Albab kalimah plural menunjukkan orang yang sentiasa berfikir. Baik, next. Siapakah mereka? Soalannya siapakah mereka? So jawapan berada pada ayat 191. Ulul albab ini adalah allazina yazkurunallaha. Mereka adalah orang yang ingat Allah. Ketika berdiri dia ingat Allah, ketika duduk dia ingat Allah, ketika berbaring pun dia masih ingat Allah. Baik. Wa yatafakkarun. Wa ni dalam bahasa Arab ni pemisah di antara dua tajuk ataupun pemisah di antara dua poin. So yang tadi ingat Allah, next yang kedua wa yatafakkarun, orang yang sentiasa memikirkan. Apa yang difikir? Penciptaan benda yang besar, langit dan bumi. Baik, dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. So, mengingati Allah, berfikir. Next, yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan
subhanaka faqina adzabannar. Apa maksudnya dia buat apa ni? Dia berdoa setelah mana dia memikir, kemudian dia mengingati Allah. Selepas dia ingat pada Allah, dia memikirkan tentang kebesaran Allah. Daripada memikir itu terkeluar daripada mulutnya subhanallah, ataupun daripada mulutnya keluar rabbana ma khalaqta. Terus berdoa. So ini sifat ulul albab, berfikir, berzikir, berdoa. 3 B yang ada pada ulul albab ni, ada 3 B. Apa dia? Zikir, fikir, berdoa. Okey, zikir, fikir dan juga doa. Baik. Next. Nampak tak habis doa dia dekat 191. Dia sambung dengan 192. Dia sambung lagi pula dengan 193. Maknanya doa. Baik, doa. Bila mana dia memikirkan ni, menghasilkan satu permintaan kerana dia tahu tiada yang lebih berkuasa melainkan Allah. Baik, 194. Doa lagi. Wah, rupanya kuat doa. Rupanya geng ulul albab ni. Tunggu. Pasal apa? Pasal dia yakin. Baik, kesan ulul albab ni, kalau seorang ni dia masuk pergi ke nombor 4 ni, jawapan pada semua doa dia Allah jawab pada ayat 9195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Allah tengok jawapannya. Maka Tuhan perkenankan doa mereka. Hasil tafakur, hasil tazakkur, hasil doa Allah perkenankan. Kalau dia berdoa dengan yakin, maksudnya loop ni apa? Orang yang betul-betul yakin dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah jawab doa dia. Allah jawab doanya dan Allah berikan. So untuk ulul albab ni Allah bagi 2. Yang pertama Allah makbulkan doa, yang kedua Allah masukkan ke dalam syurga, masukkan dalam syurga. Itulah dia ulul albab. Okey, itulah dia yang dinamakan dengan ulul albab. Masuk, itu yang dikatakan hati ni bukan calang-calang benda, tetapi dia menguasai sampai ke tahap yang paling dalam yang disebut sebagai lub. Okey, next kita sambung balik. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, berkata kepada pengarang kitab ini. So saya ke belakang sikit sebelum kita masuk yang ketiga. Dia kata peliharalah qalbu daripada kelakuan tercela. Hati kena jaga sungguh-sungguh ni. Pasal apa nak kena jaga hati kita ni? Sebab yang pertama, sebab firman Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang ada kat dalam hati. Sembunyilah dengan manusia, tapi Allah tahu. Tak malukah kepada Allah? Orang yang riya, orang yang hasad dengki, orang yang memikirkan sesuatu benda yang tidak elok, tak malukah mereka kepada Allah? Karena Allah tahu apa yang ada kat dalam hati. Tak cukup lagi dengan ayat yang tu, ada lagi ayat lain. Apa dia ayat? Apa dia Allah kata? Wa ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kami tahu apa yang ada di sebalik mata, apa yang kamu sembunyikan kat dalam hati. Baik, 2. Ayat lain lagi yang ketiga. Walaqad khalaqnal insan. Manusia, kau jangan buat action lah. Ini bahasa saya. Tapi Allah kata, walaqad khalaqnal insan, kami ciptakan manusia. Wa na'lamu ma, kami tahu ma, apa sesuatu tuwaswisu bihi nafsu, yang kau duduk berbisik-bisik dalam hati. Kau ingat kami tak tahu apa yang kau bisikkan? Baik, semua benda yang lintasan dalam hati kita Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kerana kami teramat dekat dengan kalian, lebih dekat berbanding orang leher. Karena Allah mengetahui, innallaha khabirun. Allah amat mendalam pengetahuannya bima ta'malu, apa yang kamu kerjakan, pekerjaan hati dan pekerjaan fizikal. So dia kata, sebab apa nak kena jaga? Pasal Allah tahu kau tak ada cong lah. Pagi-pagi ni waktu pagi mak kita kejut. Mak saya pula kejut awal, sebelum semua dah kejut dah. Dia kejut, dia macam Tarzan, dia panggil nama sikit punya kuat. Dia kata, dah bangun dah. Dia pergi ambil wudu, semua dia masuk toilet, dia naik balik ke atas. Sebelum dia naik tangga tu dia panggil. Kali kedua aku panggil kau. Kau nak bangun, kau tak bangun. Ya, dah bangun dah ni. Okey, dia naik ke atas, dia sembahyang sunat lebih kurang. Dia tengok tak sampai lagi, dia panggil pula panggilan ketiga. Jangan bagi abang kau turun. Kalau abang kau turun, kau siap. Okey, kita pun cepat-cepat bangun. Pergi masuk ke dalam toilet sebab mak kita tak nampak kita dalam toilet.
masuk tangan dalam kolam belum. Okey, kocak air kau tepek air kau. Okey, tepek air tangan. Dia teruskan. Bila naik mak saya sebelum sembahyang subuh kami kena solat 2 rakaat. Dia tak pernah tanya dan dia tak pernah suruh solat pun. Solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat, solat sunat. Allahu Akbar. Tiba-tiba aku tak tempat baca Fatihah. Mak kita kata, tak payah duk jom. Jom. Kita mau berhenti sembahyang. Toleh belakang. Jom apa pula mak? Hanya aku tak tahu. Hang ambil wuduk kaki tak basuh. Alamak, dia tahu pula. Baik, yang kata mak kita ni, dia tahu. Powernya mak kita. Kalau mak kita pun boleh tahu, takkan Allah tak tahu? Baik, situasi yang kedua. Habis belajar mesti. Dah habis belajar mesti. Umur dah 20 lebih. Malu nak minta duit dekat mak ayah. Tak minta, tapi duit tak ada. Balik mengaji duit tak ada langsung. Kita tak kerja. Duit tak ada. Oh, macam mana ni kawan pula ajak keluar. Seposin pun tak ada. Dah pakai siap pakai baju, naik turun tangga, naik turun, naik turun. Dia mak kita cakap, aku tahu kau nak duit. Kaki nampak? Kita pun tanya, macam mana mak tahu? Aku boleh kau daripada besar tempat tangan. Aku tengok kau aku tahu. Tapi dia kata, power mak kita. Bahkan kita tak semayang pun mak kita tahu. Itu sebab tu orang kata, kalau mak kita pun Allah bagi tahu, bagi sedikit ilmu, ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala. Malam Jumaat baca Yasin. Baca Yasin, tiba-tiba Sadaqallahul Azim. Kau dah habis dah? Dah habis dah. Sebenarnya kita lompat satu muka surat secepat habis. Mak kita kata, engkau ulang balik daripada awal kau baca. Okey, baik. Apa pula dah habis dah? Kau ingat aku tak tahu kau lompat. Aku baca mulut, telinga aku dengar kau baca. Alamak, baca balik daripada awal. Baik, so mak kita pun boleh tahu. Ini kan pula kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala. So malulah kita, malu pada Allah kerana Allah mengetahui. Kerana malu kepada Allah itu lebih aula daripada malu kepada manusia. So sebab tu kena jaga. Next, yang kedua. Dia kata kenapa nak kena jaga ni hati ni daripada kelakuan tercela ni? Kerana Nabi SAW sebut. Baik, hadis Muslim, apa kata Nabi SAW? Hadis riwayat Abu Hurairah, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pandang pada fizikal, hitam, gemuk, kurus, badan sado, ataupun badan kuih gede, ataupun tinggi, ataupun rendah. Siapa pun kamu, Allah tak pandang pada fizikal. Sebab tu Nabi SAW pernah marah kepada sahabat yang suka memandang fizikal orang lain. 2 hadis. Hadis Bilal bin Rabah, kata sahabat, kami tak pernah tengok Nabi punya marah macam tu punya marah. Bila Umar Al-Khattab panggil Bilal dengan panggilan, Ya benar sauda, hei budak hitam. Marahnya Nabi bila Nabi panggil Bilal dengan panggilan budak hitam. Nabi SAW nak keluarkan fikiran manusia dengan mengatakan yang hitam itu hodoh, tak elok, yang putih itu baik dan bersih. Nak bagi manusia tak fikir macam tu. Ketika Fathu Mekah, Nabi ambil orang yang dianggap hina, yang paling tercorot untuk naik berdiri di atas Kaabah. Bila orang Mekah tengok Bilal naik atas Kaabah, apa dia kata? Asal budak hitam tu naik? Kenapa dia yang diminta untuk naik ke atas Kaabah sedangkan dia itu, dia ni, kita ramai lagi orang yang mulia? Maka di sanalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Quran. Tahu ayat apa? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Hei manusia, kami ciptakan kalian lelaki perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami juga ciptakan kalian berpuak-puak, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk kalian kenal mengenali di antara satu sama lain. Inna akramakum 'indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa. Dia yang paling bertakwa, kami minta dia alurkan azan dan naik. Baik, kisah yang kedua, Abdullah ibn Mas'ud. Badan kecil, kubur keding. Macam tuan-tuan tengok saya ni dah keding, lagi keding. Keding dari sehingga betis militer amat kecil, seumpama orang yang OKU. Jadi sahabat ni tertawakan betis Abdullah ibn Mas'ud bila dia panjat pokok kurma. Apa Nabi kata? Jangan kalian mentertawakan betis Abdullah ibn Mas'ud yang kecil itu, kerana betisnya yang kecil sekira ditimbang di hadapan Allah, maka betisnya lebih berat berbanding bukit Uhud. Nak ceritakan badan yang kecil tetapi amalannya banyak. Kerana Allah tak pandang pada badan, tetapi Allah memandang kepada, iaitu kepada hati, amalan dan juga amalan.
So dua benda yang Allah pandang. Yang pertama Allah pandang pada hati, dan yang kedua Allah pandang pada amalan. Baik, apa kesan daripada Allah pandang pada hati dan amalannya? Apa kesannya? Kesannya apa tahu? Apa kesan bila Allah Subhanahu wa taala dia hanya pandang pada dua amalan ni tadi? Baik, kesan yang baik dan kesan yang tidak baik. Kita ambil kesan yang baik dulu. Ingat, kesan yang tidak baik pun ada. Orang yang salah faham tentang hadis ni. Baik, qulub walakin yanzuru ila qulubikum, dan juga amal, iaitu perbuatan kalian. Bila dua benda ini Allah pandang hanya pada dua benda ini, lahirlah daripada dua benda ini yang pertama ikhlas, niat. Lahir daripada amal perbuatan ini bertepatan dengan syarak, dengan kehendak syarak. Baik. So disebabkan Allah hanya pandang pada dua benda ni, satu dua. Allah hanya pandang pada dua benda ini, maka keluarlah dua kaedah di sana. Amalan seseorang itu akan diterima, qabul. Amalan seseorang akan diterima. Amalan seorang akan diterima oleh Allah. Bila amalan itu akan diterima? Bila mencakupi dua syarat. Syarat pertama, hati mesti ikhlas dan niat yang betul pada perbuatan itu tadi. Dan syarat yang kedua pula, supaya amalan ini qabul di sisi Allah, mesti bertepatan dengan syarat. Maka kata ulama, kedua-dua ini tergantung dengan dua hadis. Hadis pertama, hadis niat. Apa dia hadis niat? Innamal a'malu binniyat. Hadis ini hadis yang amat besar, kerana hadis ini memasuki semua ibadat yang kita buat. Satu hadis, tapi dia masuk pada seluruh ibadat yang kita buat. Hadis yang kedua, hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang buat sesuatu benda yang tidak selari dengan sunnah, maka amalan itu akan ditolak. Okey, iaitu dalam bab niat, hadis dan hadis tentang apa dia bagi hadis yang banyak nak pendekkan dia jadi ayat yang sesuai, betul pada syarak, niat dan betul pula dah betul. Okey, niat dan juga betul pada syarak. Okey, so dua hadis tadi menjadi sandaran di dalam amalan dan perbuatan seseorang. Baik, itu sisi yang baik. Sekarang sisi yang negatif pula. Okey, sisi yang negatif, bila orang faham hadis ni, dia kata Allah hanya pandang pada hati. Baik, saya nampak dia ganas, hati iman. Dia kata iman alhamdulillah, keikhlasan saya tinggi. So jangan pandang pada luaran saya, pandanglah pada dalaman saya. So akhirnya dia buat apa? Dia mungkin orang yang nampak teruk, dia mungkin tak tutup aurat, dia mungkin begitu, dia mungkin begini. Tapi bila kita kata yang penting hati, kan Allah pandang pada hati, Allah tak pandang pada luaran kita. Biar ganas, tapi hati iman, dia kata contohnya. So akhirnya menjadikan apa? Menjadikan orang lupa pada ketaatan pada Allah. Dia hanya ambil ilmu hati, dia tak ambil ilmu fizikal. So dia tak belajar buat fiqh. Solat tak apa, dia kata solat yang pentingnya hati ikhlas. Apa guna solat, dia kata begitu begini bangun tapi kau tak ikhlas. So akhirnya dinamakan ilmu ikhlas ni, dia ambil ilmu tasawuf tapi tak belajar ilmu fiqh. Ambil ilmu tasawuf tak belajar Al-Quran. Ambil ilmu tasawuf tak belajar tafsir. Ambil ilmu tasawuf tak belajar pula ilmu tauhid. Okey, maka salah dia jadinya. Baik, yang keduanya pula, Allah hanya pandang pada amalan. Allah tak pandang hati dan juga amalan pada yang lain. Yang penting amalan betul. Seorang Pak Haji datang ke masjid, kain perekat dah bergulung kat bawah, kopiahnya dah kuning, kemudian yang pula mandi pun tidak. Kita angkat takbir sebelah dia pun angkat takbir juga, bau ketiak dia. Baik, sebab apa dia kata? Allah hanya pandang pada amalan, pada hati. Allah tak pandang pada fizikal. So jadilah seorang yang Islam tapi memakai pakaian yang lusuh, memakai pakaian yang comot, seorang yang penampilan yang buruk, seorang yang kita katakan, sedangkan Allah cantik dan sukakan pada kecantikan. Bila sebut bab agamanya, orang buat tak peduli saya.
Tak bersistem tak apa, yang penting agama. Saya marah pada anak saya masuk belajar kat sekolah petang, sekolah agama petang ya. Awal tahun itu saya pergi nak bayar deduran, kena bayar semualah 2,000 kotak sekali. Kita pun bayarlah harga 2,000 kotak. Bila dapat tanya nak cikgu, dia kata nanti siap kita bagi kat anak. Cik, tak apa. Tahu bila dia bagi buku teks? Dia bagi buku teks awal bulan 10. Lalu saya mengamuk lah, saya kata, Ustazah, minta maaf saya nak tanya ni, Ustazah nak bawa ke mana anak-anak kita ni? Bawa ke mana Ustaz? Tak adalah, masalahnya dah bulan 10 dah baru dapat buku teks. Apa yang dia orang belajar dekat setahun, ada hampir hujung tahun baru dapat buku teks. Dia kata ni bukan salah kita, ni salah syarikat percetakan. Saya kata ya, tahu syarikat percetakan, tapi takkanlah sampai tak bersuara, takkanlah sampai tak besar. 10 bulan anak-anak kita belajar di sekolah tanpa buku teks. Jadi kalau sebab nama agama, nama Islam ni kita tak boleh tegur. Oh, ni sekolah agama tak boleh tegur lah. Kenapa pula? Sedangkan itulah yang menjadikan orang dah jadi terbiasa. Bahawa agama ni reba je lah. Tapi kalau kat dunia, nampak? Ini masalah saya kata. Punca kalau mereka hanya yang penting hati ikhlas. Amalan nampak kita Islam. Tak bersistem, tak bersistematik itu tak apa, tak kisah. Ini bahaya. Sebab tu Islam bukan hanya sekadar dalaman, tetapi Islam juga ada luaran. Islam bukan hanya sekadar luaran, dia ada kaitan dengan dalaman kita. So, kesan bila orang hanya nampak kebaikan itu hanya pada hati, akhirnya dia abaikan perkara-perkara yang baik. Sedangkan kedua-duanya saling berkait di antara satu sama yang lain. Next, dia kata lagi. Maka dia kata yang ketiga. Okay, yang ketiga. Yang ketiga, qalbu itu raja bagi segala anggota. Baik, qalbu adalah raja bagi segala anggota. Apa makna raja? Raja ni yang ditaati. Bila kita sebut raja, benda ni kita akan taat dan ikut dia. Segala anggota itu mengikut perintah rajanya. Apabila baik, maka baiklah anggota, dan apabila jahat, jahatlah seluruh anggota. Maka nak kenal kita ni hati kita kotor tak kotor, senang saja. Lihat apa stand kita bila berlaku sesuatu perkara. Contoh, ada 4 orang sahabat tak pergi keluar berperang dengan Nabi SAW. Baik, kemudian ketika dalam perjalanan Nabi SAW ni jalan separuh jalan, Nabi toleh ke belakang. Nabi jalan separuh jalan, Nabi toleh, kerana teringat sahabat tu kenapa lah sahabat tu tak datang kan. Baik, kemudian sampailah kat satu tempat. Bila sampai dekat satu tempat ni, jadi dia orang pun masing-masing bang. Mereka pun telah termengumpat, seorang lelaki telah termengumpat seorang sahabat. Dia kata Ka'ab bin Malik ni dia tak datang dah ni, dia seronok buah tengah masak, seronok dengan isteri dia dekat rumah, sampai ke tahap dia tak nak ikut lagi kita, terlalu seronok dengan dunia. Mu'adz bin Jabal ni bila dia dengar seorang lelaki sahabat mengucapkan perkataan yang tidak baik kepada seorang sahabat, terus dia cakap. Dia kata, awas mulut kau wahai tuan hamba, sesungguhnya dia kata, aku kenal siapa Ka'ab tadi. So di sana ada 2 perwatakan. Satu perwatakan suka bersangka baik dengan orang walaupun dia tak nampak. Dan satu orang lagi pula suka bersangka buruk pada apa yang dia sangkakan. Sedangkan Allah kata, ala inna ba'dadh-dhanni ismun, ketahuilah separuh daripada sangkaan itu adalah dosa. Baik, walaupun benda tadi itu mereka tak nampak, tapi nak tahu hati kita ada kerosakan bila kita suka bersangka-sangka buruk pada orang. Sebab tu bila terlintas saja fikiran yang buruk, cepat-cepat padamkan. Ketahuilah itu di antara bisikan hati yang jahat. Maka kita tukarkan kembali dan serahkan kepada Allah. Walaupun kita melihat dengan kedua belah mata kita. Baik, itu macam-macam. Sebab tu disebut al-fitnatu na'imatun. Fitnah ini benda yang tidur. La'anallahu man aiqabaha. Allah melaknat orang yang menghidupkan fitnah itu tadi. Kerana dia bermula dengan sangkaan. Sebab itu dalam Islam mengharamkan buat sangkaan. Islam mengharamkan tajassus. Bermula ala inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian bersangka buruk di antara kalian, kerana separuh daripada sangkaan itu adalah dosa. Selepas Allah cerita tentang sangkaan, mula-mula kita tengok sahabat jiran kita, dia lalu kat depan rumah kita, dia tak toleh kat rumah kita, tapi dia baru keluar daripada rumah jiran. Bila dia lalu tak toleh, Iblis akan datang. Kau tengok PA ni dia baru keluar rumah beda. Dia keluar daripada rumah beda, dia tak pandang kau, confirm dia pergi mengumpat kau. Okey, baik. Okey, itu sangkaan buruk ni.
Baik. Pertama kali, kebetulan pula waktu dia pun terus nyanyi lagu anak rusa nani baru tumbuh ekor. Apa salah kami lalu tidak sebut. Terus nyanyi lagu tu. Baik. Ataupun bila dah sangka buruk, dia pergi kepada step yang ketiga, tajassus. Apa dia tajassus? Intip mengintip. Dia pergi tengok pula. Kebetulan si PA ni pula lalu kat depan rumah leha pula. Lalu rumah leha, dia tadi lalu kat depan rumah, dia tak toleh. Lalu Pak Malia dia toleh. Leha pula menyapa. Berlaku pula dialog Leha dengan PA. Ada datang pula. Dia mengintip-intip apa dia orang ni buat. Tiba-tiba dia orang ketawa. Sab, memang kata dekat aku. So orang yang macam tu, orang yang mempunyai hati yang sakit. Baik. Sama juga bila kita nak solat, tiba-tiba kita nak solat pergi ke masjid. Sampai kat masjid, tengok-tengok orang ramai sampai. Kanan, kiri, depan, belakang, kita pun duduk kat satu tempat. Mula perbetulkan sobat kita. Ambil kunci, tak keting. Okey, baik. Keluarkan dompet pula, duit tak ke depan pula. Ambil pula kunci kereta, letak pula kat depan. Baru dah angkat takbir, ingat depan kau imam, kanan Pak Haji, kiri ni pula sekian-sekian. Kau kena angkat takbir, relax, pelan-pelan. Jangan buat macam biasa. Macam biasa kau cepat. Kali ni kau kena buat lambat-lambat. Allahu Akbar. Kenapa buat macam tu? Sebab dia rasa ada orang memerhatikan. Baik, bila dia nampak saja macam tu, dia tahu iaitu ada masalah pada hati dia. So waktu tersebut dia adalah orang yang berpenyakit. Sebab itu dalam bab ni, tujuan kita belajar bab ni bukan kita nak binti dia. Semalam kami belajar bab hati, aku tahu hati kau macam hati. Bukan. Tujuannya untuk kita nak tilik diri kita sendiri, bukan untuk orang yang lain. So kita tahu, rupa-rupanya hati itu memang raja sungguh-sungguh. Pada hati dia jadi raja sehingga menyebabkan kesan pada anggota badan yang lain. Dan bila baik kalbu menjadi sebab bagi baik segala anggota, yang saya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikinya dan memeliharakannya daripada segala kebinasaan. Macam mana nak baiki dia? Dan nak baiki. Inilah ilmu yang kita belajar. Saya sebut dekat masjid mana kami belajar kitab ni, saya kata tuan-tuan, kita dah belajar kitab ni dah bertahun-tahun. Kalau dah belajar, mesti ada kesan. Kalau tak ada kesan, tanya diri apa yang aku belajar sebenarnya. Tujuan kita nak belajar ni untuk diri kita dan bukan untuk orang yang lain. Next, dia kata. Yang keempat, kalbu itu tempat taruh bagi segala sifat kepujian seperti iman, makrifat, tawakal, redha, pengetahuan. Patutnya hati ini jadilah tempat simpanan bagi benda-benda yang baik. Iman, kenal Allah, bertawakal pada Allah, redha, sabar, apa dia lagi? Maka semuanya. Maka patut sangat pertaruhan ini dipelihara daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru iaitu syaitan. Sungguh kita kadang Allah uji lah. Setan ni memang setan sungguh. Ustaz pun kan kena. Tak kira ustaz lagi dahsyat. Naik kereta, berhenti kat simpang, ada kereta depan ni. Ya Allah, terhegeh-hegehnya. Kita dah nampak dah jauh lagi kereta tu, kenapa pun tak keluar? Kita pun nak tunggu, tak apa dah terlepas biji, sabar. 2 biji dah terlepas, kita kata tak keluar juga. Geram, kita pun tekan tik, ten. Tekan pun, lepas tu pula dia tak jalan lagi. Kita dah mula naik ni lah, kita pula kalut. Tengah sibuk. Bila dia tak jalan lagi, bila kita berjalan ni, kita dah jadi, dia pula jalan perlahan saja ikut belakang. Kita pun tengok, ini bukan orang tua ni, orang muda. Kalau orang tua boleh sabar lagi. Baik. Sampai pula satu simpang yang kedua pula, dia lagi duduk kat depan. Ya Allah, kereta tak ada, tak keluar lagi juga. Saya geram, saya pecit horn yang kedua. Pen kali yang kedua pula. Picit pen yang kedua, saya pun potong sebelah kiri. Sampai kat sebelah dia tu pun saya buka tingkap. Dia pun buka tingkap. Sebelum saya nak cakap dekat dia, sebelum saya tak sempat cakap lagi, dia cakap dulu. Dia kata, dah tahu dah saya slow, asal tak potong sebelah kiri? Oh, dia sound warning pula kita. Saya kata, ya Allah, nak keluar perkataan. Tapi lepas nak keluar tu, saya pun angkat balik cakap. Dia kata, maunya dia kenal Ustaz Najib mati. Baik, apa pesan dia? Kat itulah masa dia tindak balas dia nak cakap itu. Rupanya betul, nasib baik alhamdulillah tak kenal. Kalau kenal mungkin dia cakap lain pula. Tapi bila lepas daripada tu saya siapa ya Allah, apalah aku ni. So menunjukkan cepat sangat, apa salahnya kalau relax lah. Tapi yang saya marah tu sebab dia main handphone sebenarnya. Dia main handphone dalam kereta.
So kita betul juga dia cakap, dah tahu dah saya slow, potonglah sebelah kiri. Okay. Kita pun saja tak potong duduk kat belakang. Tapi poin yang nak tunjuk, kadang-kadang Allah nak tunjukkan kita tu macam mana. Orang mungkin tak tahu di hadapan orang kita tak buat, tapi di belakang orang mungkin akan berlaku macam tu. Hilang sabar, tak redha. Okey. Sebab tu saya semalam ada orang tanya, letih-letih lah seorang ni ustaz, serabut, letih. Saya kata nak tak saya nak bagi satu ubat yang paling power, lebih power daripada tongkat Ali, lebih power daripada makjun kuat seperti tu. Ubat apa? Siapa tahu? Bangun awal pagi. Okey. Bangun awal pagi sebelum subuh. Bangun. Okey, kemudian selepas bangun tu zikirlah apa yang patut. Kemudian bersihkan diri, tak mandi pun ambil wuduk. Kemudian solat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, hadis yang sahih, seorang hamba bila dia tidur, Allah akan ikatkan, setan akan datang dan belit dia dengan 3 belitan. Bila dia terjaga di tengah malam, dia menyebut zikrullah, terbuka belitan yang pertama, baki tinggal lagi 2 belitan. Kemudian dia bersihkan diri dia ambil wuduk, terbuka belitan yang kedua, baki tinggal 1 lagi belitan. Kemudian dia solat 2 rakaat selepas ambil wuduk, maka terbuka ketiga-tiga belitan dan dia akan menjadi seorang Muslim yang kuat. Seorang Muslim yang kuat dan cerdas. Melainkan kalau dia tak buat macam tu, dia akan jadi orang yang malas. Orang yang malas dan orang yang hilang kekuatan daripada. So hadis ini jelas kepada kita bagaimana Nabi SAW nak memberikan motivasi pada para sahabat. Siapa nak jadi kuat, yang rasa cerdas. Sehingga kan saya bukan buat kajian. Kita tahulah pengalaman hidup. Ada waktu yang kita tak pergi solat subuh berjemaah, ada hari yang kita pergi, hari yang kita tak pergi, hari yang kita terlewat sedikit. Pagi itu dia jadi serabut, macam-macam. Anak buat perangai lah, gaya kereta motor pancit lah. Tapi bila kita mulakan dengan sesuatu yang baik, maka man asyrafat bidayah itu, asyrafat nihayah itu. Siapa yang memulakan dengan sesuatu benda yang dimulakan dengan yang baik, Allah akhiri dia dalam keadaan yang baik. Itu salah satu cara. Baik, next yang kelima dia kata kalbu itu okey, tempat ilham daripada para malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Dan kalbu itu tempat berperang akal dengan hawa nafsu, macam yang kita tuliskan tadi. Kat situlah terletaknya pelbagai benda. So, macam mana nak menang? Dimenangkannya dengan iman dan juga ilmu. Menang nafsu tadi, menang hati tadi itu dengan ilmu dan juga iman. Kuat iman, kuat ilmunya, insya-Allah akan menanglah dia. Sebab tu disebut Allah ilhamkan 2 benda. Apa lagi ayat? Allah kata, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami jadikan 2 telinga yang disambung dengan hati? Wa lisanan wa syafatain, 2 bibir mulut dan 1 lidah juga yang disambungkan dengan hati. Wa hadainahun najdain, kami tunjukkan kepada kalian 2 jalan kanan, jalan kiri. Dan hati akan pilih. Bagaimana hati pilih? Hati pilih yang pertama berdasarkan iman dia, yang kedua berdasarkan ilmu yang dia tahu. Bagi orang yang tak tahu, nescaya dia mungkin tersalah pilih sebab dia jahil. Bagi orang yang kurang iman, nescaya akan menang setan daripada ilham para malaikat. Sebab tu pada kita ni ada yang disebut sebagai qarin. Qarin ini qarin yang baik, qarin yang tidak baik. Qarin yang baik iaitu para malaikat membisikkan perkataan yang baik. Qarin yang tidak baik membisikkan perkataan-perkataan yang jahat. Kata Nabi, melainkan aku, maka qarin aku sentiasa membisikkan perkara-perkara yang baik. Balik kampung, naik bas. Nak datang ke Melaka balik. Bas pukul 9, pukul 10 tak sampai. Saya daripada duduk dah bangun diri. Duduk diri, mana bas tak sampai. Sekejap datang seorang lelaki duduk kat sebelah. Bas ni memang macam ni, kadang janji lain, datang lain. Bila dia buat ramah dengan saya pun tanya nak pergi mana. Dia kata nak balik Sip. Saya kata ada ke bas pergi ke Sip malam-malam ni, bukan sampai petang je. Dia kata memang tak ada bas, tapi saya baru keluar hospital. So bas pagi besok pukul 6. Apa boleh buat? Dia kata kita keluar petang, tak sempat naik bas, tidur kat sejabah malam ni. Ini pun dia kata tak makan lagi, duit pun tak ada, ngam-ngam nak tambang bas. Dalam hati saya, ni hak setan ni. Dia kata, orang macam ni memang banyak kat sebat kaki kelepek oleh orang.
First sekali mula keluar, ni kaki penipu ni, scammer station bus, nak minta duit dekat orang, pandai tu buat ayat kesian, kononnya aku nak suruh aku bagi duit dekat dia. Saya pun nak kata, saya takkan bagi ni, kau tak payah tipu lah. So, tapi waktu tu saya tunduk saya ternampak sekeping duit dalam poket atas. Kemudian hak Korin yang baik pula kata, apalah kau bukan tak ada duit pun, tak luar pun kalau kau bagi dekat dia sikit, barangkali mungkin betul dia perlukan duit, barangkali mungkin suruh dia orang yang baru keluar daripada hospital, kita mana tahu, kita tak tahu pun apa keadaan hidup dia. Saya fikir-fikir betul juga. Tapi datang satu bisikah ketiga ni, dia kata, ingat Najib, ini ujian. Allah datangkan satu kebaikan di hadapan engkau. Allah nak tengok engkau nak rebut ataupun engkau nak tinggalkan, biarkan dia berlalu. Kalau engkau rebut, kau untung. Kalau engkau biarkan dia, maka mungkin kebaikan dia tak akan datang. Sebab Allah ni sentiasa bagi benda yang baik. Allah nak tengok kita. Kebaikan juga satu ujian. Kalau kita terima ujian tadi, kebaikan tadi dengan besar hati, maka Allah akan berikan lagi kebaikan yang lain. Tapi kalau satu kebaikan Allah berikan pada kita, kita tak mau dan kita benci pada kebaikan tersebut, maka barangkali Allah buangkan terus kebaikan dan akhirnya Allah datangkan benda yang tidak baik. Hal ini yang kita paling takut ni. Baik, kisah seorang sahabat, Nabi panggil main kat depan. Sof panggil dia kat depan, dia tak nak, dia ke belakang. Nabi kata main ke depan, tak nak dia datang ke depan. Baik, Nabi kata siapa yang datang, Allah akan berikan rahmat, dan siapa yang lambat, maksudnya dia ke belakang kan, Allah akan belakangkan rahmatnya. Maksudnya engkau antara orang yang terhalang daripada rahmat Allah, diberikan peluang untuk dapat rahmat, tapi engkau tolak rahmat tersebut. Dia seumpama apa? Hazihi shadaqatun tasaddaqallahu biha. Ini adalah sedekah yang Allah nak bagi dekat kau. Allah nak bagi pahala hanya dengan modal kita, saham kita sedikit, kita bagi mungkin RM1, mungkin RM2, tapi benda yang Allah nak balas balik adalah besar. Tapi kita tak nampak. Akhirnya berperang, bagi tak bagi, saya kita buat geram sekali, pendam mesti bagi. Okey, bagi. Keluarkan duit. Tapi yang kata hati manusia ni, dia macam-macam dia fikir. Kalau kau bagi duit, sama duit tu besar sangat, 50. Okey, baik. So baik kau pergi beli barang. Saya pergi beli barang. Beli roti panjang tu. Saya beli air tin dengan roti. Saya kata, abang kata tadi tak makan lagi, ambil lah, saya belanja. Dia pun kata terima kasih. Saya pun masuk balik duit. Bila masuk duit tu saya tengok, ya Allah, kenapa dah kedekut sangat kau ni. Apa masalah kau? Kalau kau bagi kat dia pun kau ada lagi kan. Mungkin ni ujian. Last kali saya pun buat geram, ambil duit tu. Saya kata, abang ambil duit ni, terpulanglah abang nak makan. Saya tadi tersalah, patut abang saya tanya abang nak makan apa. Tapi saya dah beli dah, so terpulanglah. Nak buat apa-apa abang buat. Kemudian dia pun ucap terima kasih. Saya kata satu benda boleh minta tolong doakan kebaikan untuk saya. Dia pun doakan untuk kita. Bila dia doakan, semua kita rasa lapang dan seronok. Betul tak? Bila kita buat satu kebaikan, Allah datangkan rasa lapang. Baik, sebab tu disebut dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta orang kaya sebagai zakat. Dengan harta ini menyuburkan dan membersihkan, menyucikan diri mereka dan menyucikan harta mereka. Fasalli alaihim, dan kamu orang yang terima zakat dan orang yang ambil zakat ni, fasalli alaihim, doakan kepada orang yang kamu telah ambil zakat. Inna salataka sakanun lahum, kerana doa kalian pada orang yang keluarkan zakat ni adalah penenang kepada mereka. Bila orang doa, kita rasa tenang. Seumpama kita bagi nafkah dekat mak kita bulanan, mak kita kata, murah rezeki kau. Dengar benda yang tadi tu melapangkan dada. Dan itulah kesan. Bila yang dalam tadi lub, fuad, hati bersih, maka dia akan pergi, dia naik balik ke atas, naik pergi ke sodrun dada. Bila sodrun dada tadi tu lapang, dia pergi ke seri muka. Yang ni betul seri muka, tak payah beli produk tu. Apa itu kita jual? Pusapu, jadi gebu. Okey, baik. Tak payah, sebab aura tu dah ada. Orang yang hati lapang, senyumnya, mukanya yang manis, ada aura pada wajahnya, orang tengok dia pun suka. Sebab apa? Sebab aura tadi Allah datang. Sebab tu disebut simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nampak kesan jelas pada wajah mereka, kesan daripada mereka orang yang kuat sujud, iaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hati yang bahagia walaupun mereka dalam keadaan kehidupan yang sengsara, tapi Allah datangkan kelapangan pada jiwa. Itu baru betul seri muka. Sebab tu, pasal tak sedekah ada kaitan dengan panjang umur.
Kan? Kenapa sedekah ada kaitan dengan panjang umur? Sebab kita membahagiakan orang, Allah datangkan kembali kebahagiaan pada kita, kan? Baik, dia kata maka akal itu menyeru kepada kebajikan dan hawa nafsu menyeru kepada kejahatan, maka sepatutnya tiada dilalaikan daripada tambahan pula kesalahan kalbu itu lebih besar, sekurang-kurangnya ia keras tiada menerima pengajaran. Yang ni yang kita takut. Baik, takut apa? Bila dosa berbanyak. Bukankah di sana hati ni tempat berkumpul dosa dan kebaikan? Baik, pernah dengar tak hadis? Bila seorang anak Adam ni melakukan satu dosa, apa berlaku ke hati dia? Satu titik hitam. Baik, bila dia buat lagi 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, akhirnya Allah kata, kalla bal rana ala qulubihim. Maka tak boleh diselamatkan lagi, kerana sesungguhnya hati mereka telah pun diselaputi. Sebab terlalu banyak karatnya. Baik, begitu juga dengan bila dia buat satu kebaikan, hati itu akan jadi putih. Bila banyak putih, maka hati itu akan jadi hati yang mutmainnun, hati yang sentiasa, jiwa yang tenang. Sebab itu punca kenapa hari ini kita suka nak melakukan kebaikan, salah satunya kerana hati kita yang keras. Dan hati keras itu pada beberapa sebab. Salah satunya dosa, dan yang keduanya adalah meninggalkan pelembut bagi hati. Apa pelembut bagi hati? Soflan untuk hati kita. Apa dia? Apa dia tahu? Pelembut hati. Okey, zikrullah betul. Tapi ada satu pelembut hati yang amat mujarab, iaitu Al-Quran. Allah sebut di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-16 dengan berkata, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Hati manusia, wahai manusia yang ada hati, bila hati engkau nak rasa takut, bila hati engkau nak rasa khusyuk, bila engkau nak ingat akhirat, bila engkau nak ingat pada Tuhan, dan apa yang kami turunkan dengan Al-Quran, kamu tak peduli dengan Al-Quran pun. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl. Okey, baik. Jangan kamu jadi seumpama satu kumpulan, iaitu orang umat terdahulu yang diberikan kepada mereka kitab, faqala alaihimul amad, kemudian mereka tinggalkan kitab ini pada satu tempoh masa yang amat lama, faqasat qulubuhum, maka Allah jadikan hati mereka keras. Punca hati keras adalah kerana meninggalkan Al-Quran dalam satu tempoh. Lebih-lebih lagi orang yang tak solat. Pasal tak hari ni banyak orang buat keganasan rumah tangga, pukul isteri, bunuh mak ayah, bunuh bapa, bunuh anak, abang bunuh adik, orang bunuh. Menakutkan kita tengok. Sebab hati itu dah tak ada lagi, hilang rahmat kasih sayang, punca hati dah jadi keras, maka lebih dahsyat daripada binatang. Dan itulah punca. Baik, sebab tu Allah sebut aba wastakbara wa kana minal kafirin, maka mereka adalah orang yang enggan dan takabur, dan mereka adalah di kalangan orang-orang kafir. Maka takut itu juga penyakit daripada hati, menyebabkan tertegak daripada sujud dan kufur kepada Tuhan. Kita pohon berlindung dengan Allah, dan insya-Allah nanti kita masuk 10 sifat kelakuan yang dicela, yang kita akan masuk pada bab yang seterusnya. Takabur tu apa takabur? Sombong. Macam mana sombong? Hadis Nabi SAW menjadi guideline pada kita. Seorang lelaki, dia makan dan minum dengan tangan kiri. Nabi tegur dia, makan dengan tangan kanan. Dia kata tak boleh, aku biasa makan dengan tangan kiri, aku nak makan dengan tangan kiri. Sehingga akhirnya dia tak mampu lagi makan dengan tangan kanan sebab sombong. Dan Nabi SAW kata, yang dinamakan dengan takabur itu, sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah takabur itu dengan memakai pakaian yang labuh, ataupun orang yang mempunyai kemewahan itu dinamakan takabur? Nabi kata tidak. Takabur itu adalah orang yang mengetahui kebenaran tetapi dia tidak mahu untuk mengikuti kebenaran tersebut. Itulah dinamakan dengan sombong. Maksudnya hati dia tahu benda itu tak elok, tapi tetap dia nak buat yang tak elok. Walaupun dia tahu ada benda yang lebih baik, maka dia tinggalkan yang baik, maka dia pilih yang tidak baik. Maka hati itu hati yang takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Baik, ada apa soalan bertanya sebelum kita tamat? Ada soalan? Ada? Fi soal? Maafi. Ada? Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.